Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan untuk bertemu sekali lagi di Masjid Al-Khair dalam kuliah kita yang baru yang akan bermula pada malam ini. Dan pada malam ini kita akan mulakan dengan perbincangan yang baru, sebab kita pun dah habis kan bincang kitab kita kepribadian wanita muslimah, betul tak? Jadi hari ini kita akan buka topik yang baru, yang mana topik ini ialah berkaitan dengan 12 zikir dan doa Nabi SAW dari sahabiat untuk muslimat. Okay, dari sahabiat untuk muslimat. Maknanya muslimah, kuliah kita pada yang akan bermula pada malam ini akan membincangkan berkenaan dengan zikir dan doa yang Nabi SAW sampaikan kepada para isteri baginda, anak-anak baginda yang wanita, yang perempuan itu puteri-puteri baginda, dan juga di kalangan sahabiat, iaitu wanita-wanita yang hidup pada zaman Nabi SAW. Yang mana saya ambil zikir dan doa itu, kemudian kita bincangkan. Kita kongsikanlah pada muslimah semua. Mudah-mudahan ini dapat diamalkan dalam kehidupan kita dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik. Jadi pada malam kita pada kuliah kita yang pertama ini, okey, pada kuliah kita yang pertama ini, apakah zikir dan doa yang akan kita pelajari? Baik, pada malam ini, muslimah yang saya kasihi, kita akan bincangkan berkenaan dengan zikir penghapus keletihan. Zikir apa tu ya? Zikir penghapus keletihan ni? Ada siapa-siapa yang tahu zikirnya? Kalau tahu, alhamdulillah. Kalau tak tahu, hari inilah kita nak tahu. Nanti sekejap lagi mesti kata, Allah zikir ni Saza tahu, kita tahu kita kan zikir ni. Bagi saya ramai orang sudah mengetahui tentang zikir yang akan kita pelajari pada malam ini. Cuma mungkin dari sudut penamaan tajuk tu saja dia agak sedikit macam pelik. Ada ke zikir penghapus keletihan? Itu saja saya letak tu kan. Tapi boleh je untuk kita letakkan dengan nama yang semikian lah, untuk memberikan kekuatan juga kepada kita para muslimah yang keletihan dan sebagainya. Baik, zikir kita yang pertama akan kita bincangkan ialah Allahu Akbar sebanyak 34 kali, Subhanallah 33 kali, dan Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Saya namakan ketiga-tiga zikir ini sebagai zikir penghapus keletihan. Kenapa sedemikian? Zikir ni kita dapat daripada mana, muslimah? Nabi ajarkan zikir ini kepada siapa? Nabi ajarkan zikir ini kepada siapa? Baik. Zikir ini Nabi ajarkan kepada puteri baginda, iaitu Fatimah radhiyallahu anha. Nabi ajarkan kepada puteri baginda Fatimah radhiyallahu anha. Baik, Fatimah radhiyallahu anha ada kisah. Ada satu kisah yang mana Fatimah ni dia begitu letih melaksanakan pekerjaan rumahnya. Kalau kita lihat, ini hadis Nabi SAW ya, muslimah.
dalam hadis ini, hadisnya panjang sebab kisah dia diceritakan tentang bagaimana Fatimah radhiyallahu anha yang dalam keadaan keletihan itu. Jadi hadis ini diceritakan oleh Ali. Ali ni adalah suami kepada Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Ali radhiyallahu an ceritakan, kalau dalam teks kita bahasa Arab di sini, kita lihat Ali ceritakan bahawasanya anna Fatimah alaiha salam syakat ma talqa min athari raha fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'yun فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم. Apa makna dia ni? Okay. Baik. So, kita lihat di sini. Dalam hadis yang panjang ini kan, apa Ustazah dia cakap apa Ustazah kita tak faham. Ini masalahnya ni. Dia tak faham cakap apa Ustazah baca bahasa Arab ni. Okey, baik. Begini Muslimah. Bila Ali radhiyallahu an ceritakan tentang Fatimah. Fatimah ni dalam keadaan yang letih kan, dia mengadu dia letih melaksanakan pekerjaan rumah sebab Fatimah dia housewife. Dia suri rumah, okey, suri rumah. Jadi bila Fatimah ni suri rumah, dia ada banyak pekerjaan lah macam kita kan, Muslimah kita kat rumah kita ada banyak pekerjaan, mana nak jaga anak, mana nak masak, cuci kain, lipat baju kan, mana nak mop rumah, banyak sangat pekerjaan yang kita miliki. Itu belum lagi kalau wanita yang berkerjaya. Okey, wanita yang berkerjaya, banyak sangat perkara-perkara yang perlu kita tangani. Jadi di sini Fatimah radhiyallahu anha juga memiliki masalah yang sedemikian. Sehingga dalam hadis ini kalau kita lihat kisahnya, bila Fatimah kan dia mengeluh, maknanya dia beritahu kepada Ali tentang bekas alat penggiling yang dialaminya. Kalau nak kita gunakan bahasa lain dalam kisah ini, tangan dia macam sakit lah, tangan dia sakit. Tangan dia sakit kerana apa? Dia menggiling, menggunakan tempat penggiling itulah untuk masak dan sebagainya. Jadi pada masa itu, dalam hadis ini menceritakan kepada kita, pada masa itu dia dengar ada seorang tawanan yang baru dimiliki oleh Nabi SAW. Jadi Fatimah radhiyallahu anha dia pun pergi ke rumah Nabi kan. Jadi dia pergi ke rumah Nabi SAW dengan tujuan nak minta bantuan daripada Nabi agar dapat memberikan tawanan itu kepada beliau supaya beliau boleh menjadikan tawanan tersebut sebagai pembantunya untuk pekerjaan dia. Tapi sayangnya ketika dia sampai ke rumah Nabi, pada masa itu dia dapati Nabi tidak ada. Okey, dia dapati Nabi tidak ada dan dia dapati ada Aisyah. Jadi dia beritahu kepada Aisyah tentang niatnya. Dia beritahu kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang niatnya. Jadi bila dia beritahu kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang niatnya itu, dan kemudian Nabi SAW pun pulang. Okay, Nabi balik, Aisyah cerita kepada Nabi, tadi Fatimah datang. Fatimah datang dan Aisyah beritahu apa sebenarnya niat Fatimah datang ke rumah tadi cari Nabi. Jadi Nabi SAW pun segera berangkat ke rumah Fatimah. Nabi datang ke rumah Fatimah untuk melihat keadaan putrinya. Jadi bila Nabi SAW datang ke rumah Fatimah, Ali cerita ni, bila Nabi datang pada masa itu, kedua-dua mereka sedang dalam keadaan hendak tidur. Maknanya dah naik katil dah. Dah naik katil lah, nak tidur dah. Kemudian Nabi pun datang ke rumah mereka. Jadi bila mereka nampak Nabi datang ni kan, depan pintu rumah ni, mereka pun nak bangun berdirilah nak sambut Nabi SAW.
Dan apa kata Nabi kepada Ali? Tak perlu bangun, duduk kat tempat kamu tu. Sebab tu kalau kita lihat dalam hadis kita, dalam slide yang saya paparkan di sini, Nabi kata apa? Tetaplah di tempatmu. Nabi tak kata tak perlu. Bila Nabi lihat Ali nak bangun, nak sambut Nabi tu kan, Nabi kata tak apa, duduk. Jadi mereka pun berdua duduk di atas katil mereka. Dan berikutnya Ali radhiyallahu anhu ceritakan kepada kita dalam hadis ini. Ali kata apa? Beliau duduk di tengah kami sehingga aku dapat merasakan dinginnya kedua telapak kaki beliau di dadaku. Maknanya dekat. Nabi ni, bila Nabi suruh kedua-dua mereka duduk, Nabi duduk antara di tengah mereka, maknanya kanan kirinya itu ada Ali dan Fatimah, tengah-tengah. Dan begitu rapat Nabi duduk dengan mereka sampai Ali boleh rasa kesejukan yang dialami oleh kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa itu Nabi pun bersabda kepada mereka berdua. Nabi kata apa kepada mereka berdua? Ketahuilah, akan ku ajarkan kepada kalian berdua, ataupun hendakkah aku ajarkan kepada kalian berdua, boleh jugalah terjemah demikian. Aku ajarkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta kepadaku. Tadi Fatimah nak minta apa Muslimah ketika dia datang ke rumah Nabi? Dia ingin minta pembantu untuk bantu dia melaksanakan pekerjaan rumah dia. Sebab dia begitu penat, dia begitu letih hingga tangan dia sakit, menggiling tu. Tapi bila Nabi SAW datang, jumpa dengan mereka berdua, Nabi pun beritahu, ada yang lebih baik yang boleh aku berikan kepada kalian daripada apa yang kalian minta. Okay, daripada apa yang kalian minta. Jadi di sini Ali kata Nabi pun bersabda, apabila engkau hendak tidur, maka bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali. Maka itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Okey? Saya ulang sekali lagi. Maknanya, zikir kita yang pertama yang kita pelajari pada malam ini, nasnya, dalilnya kita ambil daripada peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Fatimah, iaitu puteri Nabi SAW. Okey? Yang mana dia datang ke rumah Nabi, minta supaya Nabi kalau bolehlah, dia nak minta supaya Nabi dapat berikan kepada beliau dengan seorang pembantu. Tapi Nabi SAW datang ke rumah dia dan Nabi SAW mengajarkan kepada dia, termasuk sekali Ali, suaminya yang ada di situ, dengan zikir, iaitu bertakbir, yakni Allahu Akbar 34 kali. Tasbih ni ialah Subhanallah, yang dah saya letakkan kan tadi pada perbincangannya yang pertama tadi kan. Tasbih 33 kali dan bertahmid 33 kali. Tasbih itu ialah Subhanallah, tahmid ialah Alhamdulillah. Okay, jadi maknanya di sini Nabi ajar kepada mereka berdua, bila hendak tidur, baca Allahu Akbar 34 kali, baca tasbih itu Subhanallah 33 kali, baca Alhamdulillah 33 kali. Nabi kata apa Muslimah? Bila mereka baca zikir ini, Nabi kata kepada mereka, itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Okey, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Mungkin ada tanya kan, kenapa Ustazah Nabi bagi zikir pula kat Fatimah? Bukan zikir tu boleh bantu kita buat kerja rumah pun. Kalau zikir tu boleh tolong kita masak, potong bawang, kan zikir tu boleh tolong kita cuci baju, lipat baju, okey juga. Masuk akal lah juga, logik Ustazah. Ni tiba-tiba Nabi datang, Nabi kata zikir tu lebih baik daripada seorang pembantu. Saya tahu persoalannya sekarang inilah,
daripada sudut mana zikir itu dia mampu memberi bantuan kepada kita. Bahkan Nabi kata ianya adalah lebih baik daripada keberadaan seorang pembantu untuk Fatimah dan juga Ali radhiyallahu anhuma. Okay. Baik. Kenapa zikir? Itu kan, kenapa zikir? Kita jangan lupa muslimah, zikir ini ada fungsinya yang tersendiri dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Ada fungsinya yang tersendiri. Sebenarnya umumlah kan, zikir itu kalau sama ada tidak kiralah sama ada untuk muslimin ataupun muslimat. Kedua-duanya kedua-duanya bila mereka berzikir, fungsi-fungsi ataupun perkara-perkara yang akan saya sebutkan nanti, tak kira sama ada lelaki yang berzikir ataupun perempuan yang berzikir, kedua-dua mereka akan dapat merasai nikmat daripada zikir itu tadi. Cuma kuliah kita ni sebabnya kuliah muslimah, sebab tu saya nak khususkanlah perbincangannya untuk orang perempuan. Maka di sini kita lihat kenapa Nabi SAW ajarkan kepada Fatimah tentang zikir. Kerana begini muslimah, kalau kita lihat dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-28, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menekankan bahawa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ianya mampu menghilangkan kekalutan dan kegelisahan hati kita. Kerana zikir kepada Allah, ia adalah satu amal ataupun satu ibadah yang kita buat yang akan menenangkan jiwa kita. Sebab itu muslimah, dalam ayat Al-Quran pada surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-28, apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Boleh buka Al-Quran ya muslimah, okey? Boleh buka Al-Quran, lihat surah Ar-Ra'd ayat 28. Kita boleh semak bersama-sama ayat yang saya sebutkan ini, iaitu surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Mereka yang beriman, kita beriman kepada Allah. Kita seorang muslimah, kita beriman kepada Allah. Jadi Allah kata orang yang beriman, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka menjadi tenteram, hati mereka menjadi tenang. Kenapa hati mereka menjadi tenteram dan tenang? Bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Dan Allah kata, ala, ketahuilah, ingatlah, bidzikrillah, ala bidzikrillah, hanya dengan mengingati Allah, hanya dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, akan mententeramkan hati, akan mententeramkan hati kita. Kita ni muslimah, bila kita penat seharian bekerja, kita penat menguruskan anak-anak di rumah kan, kita mungkin ada antara kita yang bekerjaya, penat sangat-sangat kita ni. Lazimi diri kita dengan zikrullah. Sebab bila kita penat, kita ni hewaya kan, betul tak? Apa maksud saya hewaya ni? Bila kita penat ni muslimah, kita rungsing, jiwa kita tak tenteram, kita rasa nak marah, kita rasa fed up, mood kita swing kan, kita rasa kalut, ya Allah, hai, serabut kita ni, serabut sangat-sangat. Bila kita serabut kerana kepenatan yang kita ada tu tadi kan, kita perlu tenteramkan diri kita, perlu tenteramkan diri kita. Bagaimana? Zikir kepada Allah. Sebab itu Fatimah tadi penat, dia buat pekerjaan rumah dia, mungkin dia macam dah penat sangat-sangat, sampaikan dia minta kepada Nabi SAW untuk bantu memberikan seorang kawanan kepada dia agar dapat menjadi pembantu bagi diri dia. Tapi di sini Nabi ajarkan dengan zikir kepada dia, sebaliknya Nabi ajarkan dengan zikir kepada dia. Untuk apa? Supaya tenteram diri dia, hati dia,
kan, dari bila dia penat tu. Dan esok harinya bila kita ni tenteram muslimah, hati kita tenang dengan zikir kepada Allah itu tadi, dia akan buat diri kita kembali kepada semangat asal kita. Maksud saya semangat asal kita lah, dia akan buat kita ni jadi orang yang lebih tenang dan lebih ceria. Okay, lebih tenang, lebih ceria. Walaupun kita tak kata kita ni tak boleh lah nak hilangkan 100% kepenatan itu. Sebab penat ni biasa muslimah. Penat ni ujian dalam kehidupan kita kan, betul tak? Cuma kita kena rehat. Bila kita penat tu kena rehat, kena berikan space lah, berikan ruang kepada diri kita kan, untuk relax, Jadi antara caranya ialah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertamalah kenapa zikir itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bentuk yang boleh kita panggil yang boleh membantu. Okay, yang boleh membantu dalam mempermudahkan pekerjaan kita. Di samping itu kita lihat, saya juga ingin tekankan dalam perbincangan kita pada malam ini, Allah bersama orang yang mengingatinya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang mengingatinya. Maknanya bila kita berzikir kepada Allah ni muslimah, kita ni dalam keadaan yang kita mengingati Allah Azza wa Jal. Kita dalam keadaan yang ingat Allah Azza wa Jal. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi dalam sebuah hadis Qudsi, apa kata Allah dalam hadis ini? Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Allah kata dalam hadis Qudsi itu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, aku bersama hamba-Ku selama mana dia mengingati aku. Allah bersama dengan kita selama mana kita ingat Allah. Dan kita tak nafikan muslimah, orang yang ingat Allah, orang yang menjadikan Allah itu sentiasa ada dalam hati dia, sentiasa lidah dia basar dengan zikrullah, sentiasa pemikirannya ingat kepada Allah itu tadi, Allah juga akan ingat dia. Dan tak mustahil, dan pasti bagi saya, kerana tak mustahil, Allah akan memberi bantuan kepada kita bila kita rasa resah, gelisah dan dalam keadaan-keadaan yang kepenatan itu tadi. Okay, dalam keadaan-keadaan kepenatan itu tadi. Baik. Yang ketiga, fungsi zikir itu juga, hilang dah. Okey. Baik, tak apalah. Saya lupa nak letakkan di situ. Ada yang ketiga yang ingin saya jelaskan juga di sini, iaitu orang tadi dia berkaitan dengan yang ni lah, bila seseorang itu dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak apalah, saya cantumkan sekali dalam fungsi kita yang kedua ini. Orang yang mengingati Allah Azza wa Jal, berzikir kepada Allah kan, yang mana Allah bersama dengan dia. Dalam hadis ni Allah kata, ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama dengan hamba aku bila dia itu mengingati aku. Ini sekaligus menjadikan kita orang yang sentiasa mudah mendapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi saya, orang yang sentiasa zikir kepada Allah ini, dia berusaha untuk mendidik dirinya menjadi seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah. Kerana kita jangan lupa, zikir ataupun ingat kepada Allah ini adalah sesuatu yang dinamakan sebagai perintah. Perintah daripada Allah. Allah perintahkan kepada kita agar ingat kepada Dia. Allah perintahkan kepada kita supaya ingat kepada Dia, kan? Ingat kepada Dia dengan ingatan yang banyak, iaitu dengan zikir yang banyak. Yang mana Allah kata pada surah Al-Ahzab pada ayat 41 hingga 42, Allah ingatkan kepada kita sebagai seorang yang beriman, ya muslimah, ya, kita sebagai seorang beriman, Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini namanya perintah Allah. Allah beritahu kepada kita, wahai orang-orang yang beriman,
Berzikirlah, ingat dan sebutlah nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Untuk menguatkan fungsi kedua yang saya sebutkan itu tadi. Kenapa zikir? Jadi bila kita ingat Allah sebanyak-banyaknya kan, dan Allah kata siapa yang ingat kepada dia, siapa yang sentiasa ingat kepada dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa bersama dengan dia. Dan ini tidak memungkinkan untuk orang itu mendapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Allah permudahkan urusan dia. Iaitu dalam surah At-Talaq pada ayat yang kedua, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan kepadanya jalan keluar. Ditunjukkan kepada dia dengan solusi, dengan satu bentuk penyelesaian apa-apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Tapi syaratnya mesti takwa. Dan antara ketakwaan, ciri-ciri orang yang bertakwa itu ialah dia yang melaksanakan perintah Allah. Dan Allah perintahkan kita apa? Antaranya ialah zikir kepada Allah. Sebab itu bila kita rasa kalut, kita rasa serabut kerana kita penat sehari-harian, mana nak layan budak, mana nak masak kat dapur, mana dengan kerja office, nak bawa balik rumah, nak kerja duduk depan laptop kan. Pening kepala kita ni muslimah, pening. Orang tu minta ini, orang tu minta tu, orang main order je. Kita ni sibuk nak buat kerja ni. Orang tu mesej, orang tu email dan sebagainya. Kita kan orang, kalau dalam bahasa saya kata, tak menang tangan kita ni. Tapi jadikan zikrullah sebagai penghias dalam kehidupan seharian kita muslimah. Ianya berfungsi untuk berikan ketenangan dalam hati kita. Ianya berfungsi untuk menjadikan kita orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dan orang yang sentiasa dekat dengan Allah, Allah selalunya akan berikan bantuan kepada dia. Dan kita inginkan itu muslimah. Maka sebab itu tidak hairanlah mengapa Nabi SAW mengajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha dengan zikir sebelum tidur itu tadi. Supaya dapat dia amalkan, supaya hatinya tenang, supaya dia menjadi seorang muslimah yang lebih bersemangat dalam kehidupan sehariannya, walaupun dia dalam keadaan penat. Dan zikir itu tadi, Ali kata apa? Dia tak pernah meninggalkan zikir itu sejak diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka berdua pada malam itu. Maknanya bukan muslimah sajalah kan yang berzikir itu tadi. Walaupun perbincangan kita khusus untuk muslimah ni kerana memang ceritanya tentang Fatimah radhiyallahu anha, tapi nampaknya dalam hadis ini Ali adalah orang yang begitu konsisten dengan melaksanakan zikir tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya suami kita pun boleh lah kan, boleh tak zikir sebelum dia tidur. Kalau nak cerita pasal penat ni muslimah, penat ni bukan kita seorang tau. Penat ni bukan kita seorang. Kita ni sebagai seorang isteri kita penat, suami kita pun penat juga. Jadi sama-sama lah ya, sama-sama. So jangan kita fikirkan penat kita seorang. Sebab suami kita pun ada kepenatan-kepenatan yang kena. Suami ni beza, lelaki ni beza muslimah dengan perempuan. Kita, orang perempuan, kita kalau penat, mulut kita bising. Betul tak? Kan? Kita orang perempuan ni kalau kita penat, mulut kita bising. Ya Allah, bisinglah kita ni. Mulut kita cakap gitu, cakap ni bebel, ya Allah, berdesing-desing dengarnya macam tu kan. Sebab itu, bila kita zikir kepada Allah ni, dia tone down kan kita ni. Dia slow down kan kita ni. Maknanya kita jadi lebih tenang. Ketika kita serabut, ketika kita penat tadi kan, kita nak cakap pun dia jadi cakap yang baik-baik. Sebab jangan lupa, dalam kehidupan kita seharian ini, kita ni ada ramai orang dalam rumah kita. Ada suami, ada anak, dan kepenatan itu selalunya bukan hanya dirasai oleh kita sebagai seorang isteri, seorang ibu, kan, seorang anak, bukan kita saja, tapi ada orang di sekeliling kita juga mereka penat. Jadi kena saling meraihkan antara satu dan yang lain. Jadi sebelum kita kita cakap benda yang bukan-bukan kan, kita teriak sana pekik sini, kau tak tahu aku penat ke, kau tak tahu aku gini ke, jantung aku macam nak terputus. Tak perlulah kita pekik-pekik. Kita ni kalau penat, makin banyak cakap makin penat muslimah. Sebab tu zikir banyak-banyak kepada Allah. Zikir banyak-banyak kepada Allah. Cantik kita ni. Kalau tak,
Dia macam singa kita ni, tak jambu, tak jambu. Baik-baik muka lawa, jadi tak lawa dah kita. Kan? Kalau kita dah marah, lepas tu bising sana bising sini, anak kita pun bingit. So sebelum kita ni bising, bebel, cakap benda-benda yang menyakitkan hati orang lain, zikir kepada Allah. Okey, zikir kepada Allah. Jadi apa pengajaran yang boleh kita belajar ataupun kita ambil daripada hadis ataupun zikir kita pada malam ini? Okey, apa yang boleh kita pelajari? Saya nak ambil hadis kita yang pertama yang saya kongsikan pada malam ini, iaitu zikir kita yang pertama, kan? Sebab kita ada 12 zikir yang akan saya kongsikan. Ini adalah zikir kita yang pertama. Jadi zikir kita yang pertama ini, pengajarannya untuk kita sebagai seorang muslimah, ya. Kita lihat begini muslimah. Allah Subhanahu wa taala, dia subhanallah. Dia terpergi ke belakang rupanya. Silap lah tu. Tak apalah ya, dimaafkan ya, mohon dapat dimaafkan ya kesilapan saya. Patut diletakkan sebelumnya tadi. Okey, tak apa. Minta maaf ya, ini bukan pengajaran ya, ini fungsi tadi, fungsi yang ketiga, terkebelakang tu. Baik, pengajaran masuk sini. Ini betul-betul pengajarannya. Baik, pertama, kita jadikan zikir ini sebagai amalan sebelum tidur. Maknanya antara sunnah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ajarkan kepada kita ialah zikir kepada Allah. Zikir sebelum tidur ini ada banyak muslimah. Ada banyak, betul. Ada banyak. Sebab itu ada juga para ulama ketika mereka membincangkan hadis ini, mereka kata tak sesuai juga untuk kita katakan bahawasanya hadis ini ialah hadis untuk menghapus keletihan, kan? Yang mana kita baca sebelum tidur. Tapi ada juga para ulama yang menyebutkan bahawasanya setiap hadis yang Nabi ajar selalunya ada sebabnya, ada situasi, ada waktunya yang tersendiri. Walaupun ada banyaklah untuk sebelum tidur tu. So saya pun tak nak gaduh-gaduh lah dengan pendapat-pendapat yang banyak tu tadi, kan. Maka kita ambil jalan yang mudah sajalah. Begini, kita jadikan zikir yang Nabi ajarkan kepada kita. Apa zikirnya tadi muslimah? 34 kali takbir, iaitu Allahu Akbar. Okey? Allahu Akbar 34 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Yang kita baca sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur. Okey? Kita dah ambil wudu dan kita dah baca zikir-zikir lain, doa-doa lain, boleh kita masukkan sekali dengan zikir ini sebagai antara zikir yang Nabi SAW ajarkan kepada kita sebelum kita tidur. Okey, baik. Seterusnya, yang kedua, zikir kepada Allah mampu memberikan kekuatan jiwa dan semangat diri. Pagi, petang, kan, lepas subuh, kita ni dah mula bekerja muslimah. Bekerja ni maksud saya nak kata gini ya, orang suri rumah ni sebenarnya dia lebih penat daripada wanita yang kerja dekat luar. Setuju ke tidak? Saya rasa ramai angkat tangan. Betul Ustazah, sokong. Yes, betul. Muslimah yang tak bekerja, dia pekerjaannya adalah suri rumah. Okey? Lebih penat daripada wanita yang keluar bekerja. Lebih penat. Tapi saya juga tak menafikan. Jangan gaduh pula lepas ni. Ustazah kata, apa ni Ustazah ni bias. Sokong sangat suri rumah tu. Habis kita yang kita bekerja ni, daripada pukul 8, pukul 9 sampai pukul 5 ni kat office ni, balik rumah nak kena masak, jaga budak, tak penat? Nanti ramai pula orang marah saya, kan. So, kita lihat ginilah. Senang kata ginilah. Dua-dua penat. Dua-dua penat. Cuma kadang-kadang lihat ada orang, ada yang kerja di luar, dia ada pembantu rumah, kan? Sebab tu dia tak penat sangat. So lihat kepada keadaan-keadaan masing-masing lah. Okay, yang penting saya nak kata di sini, kepenatan kita, semua orang ada rasa penat dalam diri mereka. Tidak kiralah apa jua bidang pekerjaannya. Anak kita yang perempuannya, saya kata di sini, anak kita yang perempuan, dia belajar, penat muslimah. Jangan cakap belajar ni tak penat. Penat. Baca buku ni penat sebenarnya. Okey, kita ulang kaji ni penat. Walaupun badan tu duduk, kan, baca buku, otak kita penat. Kita kalau otak penat,
Kadang dah tak boleh fikir dah. Rasa macam dah tak boleh buat satu benda dah kita ni. Penat sangat-sangat. Kerana pemikiran kita penat. Dah betul penuh dengan maklumat dan sebagainya sebab kita baca. Sebab tu ya muslimah, kalau kita ni ada anak perempuan, kemudian anak perempuan kita ni belajar kan. Bukan saya kata tak jangan bagi anak perempuan tu buat kerja rumah, bukan gitu. Kita ni memang kita kena encourage anak perempuan kita bantu kita di rumah. Tapi kadang-kadang letakkan keihsanan juga kita ni. Jangan lupa. Dia baca buku, dia belajar, dia ulang kaji, tak, bukan bermakna dia tu duduk saja-saja. Penat sebenarnya. So tengoklah keadaannya bila kita nak bebel dengan anak perempuan kita ni. Kita tengoklah keadaannya. Sebab semua orang ada rasa penatnya muslimah. Anak kita ada rasa penatnya. Kita sebagai seorang isteri ada penat suami, mak kita, ayah kita, semua orang ada rasa penat. Tapi macam mana kita nak kawal, macam mana kita nak hadapi kepenatan itu tadi? Antaranya, di samping kan, orang kata kalau kita penat rehat ustazah, kalau kita penat tidur ustazah, itu obat dia. Namun, di samping tidur, rehat, buat pekerjaan-pekerjaan yang lain yang boleh melupakan kita ataupun yang boleh buat kita lari sikit daripada pekerjaan yang kita buatkan supaya kita ni boleh release tension kita. Antaranya yang Nabi ajar kepada kita ialah zikrullah, zikir kepada Allah. Ia boleh tenangkan jiwa kita. Jadi kalau pagi tu kita dah penat kan, petang tu kita dah penat, sampai ke malam, bila kita tidur, kita zikir kepada Allah, dia meredamkan. Okay, dia meredamkan rasa kepenatan itu. Doa kepada Allah sebelum tidur tu, ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah semangat, kuatkanlah jiwa saya. Semangat diri kita, kuatkanlah jiwa saya. Mudah-mudahan ya Allah, esok saya akan jadi seorang muslimah yang lebih bersemangat untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan saya. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini mendapat pahala di sisi engkau. Doa macam tu muslimah. Itu lebih baik daripada kita duk membibir sana sini dan sebagainya. Okey, tapi orang lelaki jangan pula kata awak ni kadang-kadang orang lelaki je nak escape. Dia nak lepaskan diri dia daripada bantu isteri di rumah kan. Sebab tu tadi saya kata kita ni suami isteri, dia mesti ada saling meraihkan antara satu sama lain. Kalau isteri boleh meraihkan suami penat dan sebagainya, suami juga perlu meraihkan kepenatan isteri. Maknanya mana-mana yang boleh bantu tu bantulah. Okey, bantulah. Kan jangan pula kita bila kita dah belajar zikir ni, kita pun kata kat isteri kita, daripada awak suruh saya buat kerja ni kan, baik awak zikir. Biar tenteram sikit jiwa awak. Lepas awak sambunglah buat pekerjaan awak. Janganlah salah guna hadis ni ya. Jangan salah guna hadis ni. Maknanya, mana yang boleh bantu-bantu. Sebab kita rumah tangga ni suami isteri kena saling membantu. Saling membantu. Sebab dua-dua kerja kan, dua-dua penat, dua-dua ada tanggungjawab. Jadi dalam rumah ni adalah milik bersama. Betul tak? Rumah adalah milik bersama. So, kalau kita nak buat kerja dalam rumah tu sama-sama lah. Mana-mana yang boleh. Okay, mana-mana yang boleh. Baik, seterusnya yang terakhir. Okay, yang terakhir. Pengajaran kita yang terakhir ialah 3. Hati yang kuat, itu hati kita yang sabar akan menjadikan urusan dipermudahkan. Jadi muslimah, kita ni, bila tadi kan kita dah zikir kepada Allah, hati kita tenang, hati kita jadi kuat balik muslimah. Jiwa kita yang lemah, semangat diri kita yang merudum tu tadi kan, kita zikir kepada Allah, minta bantuan kepada Allah kan. Kita zikir, Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Subhanallah, maha suci Allah. Kita zikir, Alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah. Kita letakkan puji-pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak ada yang selayaknya untuk kita puji dengan pujian-pujian yang sedemikian, melainkan untuk Allah. Kita minta supaya jiwa kita kuat, semangat kita kuat, kesabaran kita juga kuat untuk berhadapan dengan semua perkara yang ada di sekitar kita. Dan bila kita sebut nama-nama Allah itu tadi, zikir kepada Allah itu tadi, itu adalah nama Tuhan kita. Okey? Pujian-pujian itu adalah untuk Tuhan kita yang menciptakan kita. Jangan lupa, Allah itu maha mengetahui di mana kemampuan kita. Sebab itu Allah kata dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Tidak dibebani seseorang dengan sesuatu melainkan dengan apa yang dia mampu. Apa yang dia mampu. Dan Allah tahu kemampuan kita di mana, muslimah. Sebab itu kita zikir kepada Allah. Minta kepada Allah berikan kekuatan. Mudah-mudahan kita terus mampu, kita terus bersemangat kan untuk berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Okey, muslimah, itu saja pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat untuk diri saya yang selalunya juga penat ini. Okey, untuk diri saya dan juga untuk semua muslimah. Mudah-mudahan perkongsian ini mendapat manfaat untuk kita semua. Okay, mungkin boleh diajarkan kepada suami kita, anak kita, kan, kawan-kawan kita. Dan semoga semuanya dapat meraih manfaat dan juga dapat mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu sahaja muslimah pengajian kita pada malam ini. Kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.